الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Senaran Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau Barisan AJK Surau, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sambung membaca kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama, ke surat 167. Bertolak ke Muzdalifah. Setelah selesai wukuf, kira-kira lepas sembahyang isyak, bolehlah jamaah haji bertolak ke Muzdalifah. Apabila sampai ke Muzdalifah, wajib mabit bayata tu mim bayata, wajib mabit, yakni berhenti di situ. Jika sampai ke situ sebelum separuh malam, yakni nisfu yang kedua, sementara menunggu itu sunat memungut batu di situ sebanyak 70 butir untuk buat melontar jamrah nanti. Jamrah tu jumrah, jamrah nanti. Kemudian apabila masuk sahaja separuh malam yang kedua, katakanlah pukul 12.05, bolehlah mereka bertolak ke Mina. Tetapi jika ada kemudahan, sunat duduk di situ sampai terbit fajar. Terbit fajar ini waktu subuh. Fajar apa? Fajar sodik, bukan fajar kadhib. Jadi mabit di Muzdalifah itu wajib pada separuh malam yang pertama dan sunat pada separuh malam yang kedua. Jika ia keluar meninggalkan Muzdalifah sebelum masuk separuh malam yang kedua, iaitu lebih kurang sebelum pukul 12 malam, nescaya wajib atasnya denda. Jika sekiranya tiada berbalik ke situ semula, kalau tak patah balik. Patah balik tak kenalah. Batu buat pelontar. Adalah batu yang dipungut buat melontar itu sunat kecil sebesar kacang pul. Kacang pul macam mana? Pergi kedai makan, order kacang pul satu, dapatlah kacang pul. Roti itu rotinya, kacang pulnya tu kacang tu lah. Order kat Edmart ada, kat mana lagi? Dekat Lakin Bomba tu ada. Baik. Yang kecil, kecil sedikit daripada ruas jari. Makruh besar daripada itu. Dan makruh batu besar dipecahkan. Memang batu asal dah kecil, bukan besar dipecahkan, makruh. Kalau buat juga makruh lah. Harus diambil di mana-mana tempat, tetapi makruh diambil batu-batu dalam masjid. Dalam masjid makruh diambil. Batu dalam khemah, tempat orang duduk di Mina, pun makruh. Sebab lain lah. Batu di tempat-tempat najis dan batu yang telah dibuat melontar dari dia sendiri atau dari orang lain, semuanya makruh. Tempat-tempat najis makruh semua. Dan sayugia dibasuh dahulu batu-batu itu sebelum digunakan. Jadi kalau yang bekas najis tu basuhlah dulu. Maksudnya batu di sini ialah sebarang batu.
Saya nak baling batu akik. Batu akik biasa orang tak baling. Itu buat cincin. Batu biasa. Asal dinamakan batu, termasuklah akik ni kalau memang jenis orang kaya. Marjan, fairuz dan lain-lain. Ini batu orang jual. Pakai buat perhiasan, dia buat melontar jamrah. Tetapi tak sah tembikar. Tembikar tak dikira batu. Simen tak kira batu. Kapur dan lain-lain tak sah. Batulah batu keras tu. Baik, bertolak ke Mina. Setelah selesai mabit di Muzdalifah, berhenti di Muzdalifah, apabila masuk separuh malam yang kedua, pukul 12.05 tadi contohnya, bagaimana telah dinyatakan itu, bertolaklah jemaah haji itu ke Mina. Perjalanan sekarang dengan bas dan kereta berjentera tiada berpeluang mengerjakan sunat naik atas bukit yang bernama Khuzah di akhir kawasan Muzdalifah yang disebut Mash'arul Haram. Kalau jalan kaki mungkin dapatlah. Kalau naik bas boleh juga pakat-pakatlah. Dari itu sebagai gantinya bacalah talbiyah banyak-banyak. Sebut pasal talbiyah ni, kita tengok sikit bacaan talbiyah macam mana. Kan? Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamd wan ni'mah laka wal mulk la syarika lak. Baik, itu talbiyah. Baik, dari itu, tapi kalau ni berdosa tak? Mudah-mudahan tak berdosa lah. Satu sebab tak tahu. Yang kedua tak ada niat kan. Tak ada niat nak baca dengan salah. Ikut lagu. Kalau tak ikut lagu takut tak ingat. Tujuan buat lagu apa? Supaya mudah ingat. Cuma yang buat lagu tu, apa nama ni, mungkin tak perasan yang tu, ataupun tak dititik beratkan. Boleh, nak sambung boleh. Apa sepanjang kan? Boleh. Nak sambung baca semua. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Tu kalau nak sambung, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Jangan innal hamda wan ni'mata laka wal mulku, pun salah juga. Dipanjangkan. Boleh, nak panjang boleh, pendek pun boleh. Yang penting berhenti dengan betul, nak sambung pun dengan betul. Baik. Alah, ustaz komen orang je, buatlah lagu sendiri. Boleh, cuma tak berapa sedap lah. Saya pun dalam proses juga, tapi masa tak ada. Masa PKP tu banyaklah masa kan. Dah kerja, dah tak kurang sikit masa. Buat lagu sendiri ustaz, boleh insyaAllah. Cuma tak berapa sedap lah macam lagu yang dah biasa dengar. Lagu yang salah tu lagi sedap. Bunyi dia. Kena pula suara saya memang suara tak berapa, bukan suara penyanyi. Kalau suara penyanyi dah sama menyanyi dah, tak pergi kuliah. Ni banyak dapat duit je tak. Cerita kalau suara sedap kan. Yang suara macam ni. Jadi apa nama, macam tu lah lagunya kan. Cuba banding selawat tafrijiyah yang tak bertajwid dengan bertajwid. Saya dah buat video. Ustaz buat lah. Ya, saya buat video. Cuma lagunya tu lagu macam lepas mayang. Dia bukan bukan macam tu lah. Tak. Nak buat lagu yang macam tu, saya tak pandai nak tajwidkan. Kenapa yang tu tak bertajwid ke? Semak sendirilah. Dah cakap banyak kali dah. Semua tempat kuliah saya dah sebut. Kat mana tempat saya ngaji orang kuliah, saya dah sebut semua dah. Tapi yang apa nama ni, banyak-banyak tempat tu masih ada lepas banyak tak salah, cuma tajwidnya tu macam tak dipandang tinggi, ditolak tepi, ibarat macam itulah. Baik, sambung. Nak cerita tadi video selawat tafrijiyah yang biasa dengan yang bertajwid. Saya buat yang bertajwid, 54 orang tengok daripada 23 juta rakyat Malaysia. Dunia tu banyak tak tahulah kan.
54 orang tengok. Itu pun mungkin saya yang tengok 2-3 kali. Jadilah kalau tolak saya punya 4 kali kata 50 orang. Biasalah yang benar kan. Makanan sama juga makanan sihat. Ya. Kalau jual makanan sihat, kalau buka kedai makan jual makanan sihat, memang tak ramai lah datang. Cuba masak tu yang minyaknya wah, likat tu kan, meladung minyaknya, manis. Lagi apa? Kalau pedas memang pedas, bukan pedas berapi lagi, pedas meninggal orang panggil. Ini meninggal pedas. Silap memang meninggal betul. Tak tahan pedas meninggal. Jadi ustaz ni mulut tak baik. Contohlah, nak buat contoh. Dia makanan yang macam tu lah yang sedap. Kalau jajan, cuba jajan yang sihat. Jajan sihat apa? Yogurt yang sihat, yang original. Ya, siapa yang beli? Habis tahi luput tak ada orang beli. Ya tak? Tahi luput dah habis tak ada orang beli. Dia yang sedap, yang perisa tu, yang manis-manis. Itu yogurt, kira sihat lagi lah. Kalau buka kedai runcit jual yogurt, memang tak untung lah. Kena jual jajan. Jajan memang jajan betul, twisty. Saya kan pernah kerja kilang makanan. Dia bab-bab bungkus makanan ni memang depan mata saya tengok. Memang tak makan aku. Dia punya serbuk dia tu satu genggam untuk dia punya crunchy dia tu satu genggam sama padan. Baru rasa. Itu tak masuk lagi yang kilang makanan biasalah. Tapi kita bersihkan, dia bersihkan. Ada juga terlepas tu memang ada. Terlepas apa? Terlepas tu lah binatang-binatang tu. Malah cakap kan, nanti ni pula kan, ustaz ni orang dah tak beli dah jajan saya. Tak ada. Bukan semua. Ini yang kilang saya kerja. Kilang besar, jangan disiasat. Kang tutup ni kilang. Baik. Sambung. Jauh sangat ni. Haji ni asal ceritanya ni. Baik. Jadi bacalah dengan baik. Betulkan yang salah. Macam mana dia punya kata-kata hikmat tu? Betulkan yang biasa, yang salah biasakan yang betul. Baik, dari itu sebagai gantinya bacalah talbiyah banyak-banyak dan terus pergi ke Jumratul Aqabah. Jumrah yang separuh. Hala ke Mekah, melontar 7 biji batu di situ. Dari sejak masuk nisfu yang kedua malam itu, pukul 12.05 itu tadi, masuklah waktu melontar Jumratul Aqabah. Bercukur dan tawaf serta sa'i, berkekalan hingga masuk matahari petangnya. Sampailah masuk matahari tu apa? Maghrib. Sampai waktu maghrib. Ini waktu ikhtiar, pilihan. Bolehlah mana-mana. Nak pilih awal ke, akhir ke, tengah-tengah ke. Adapun waktu harus hingga hari 13 Zulhijjah. Syarat melontar segala jumrah ialah dilontar 7 kali dengan tangan yang dilontar itu batu. Dengan tangan yang dilontar itu batu. Ayat dia macam tu. Syarat melontar segala jumrah ialah dilontar 7 kali, koma. Dengan tangan, koma. Yang dilontar itu batu, koma. Dengan tangan yang dilontar. Tangan pula yang dilontar. Yang dilontar itu batu. Qasad, niat akan marma, tempat lontar. Marma ni apa? Dan tahqiq, pasti, confirm. Tahqiq tu pasti, confirm kenanya batu itu pada marma. Kitab lontar ke marma. Marma dekat sini lubang. Tiang ni hanya tanda saja, bukan target nak dibaling batu tu. Qasad tu niat. Qasad niat akan marma, nak baling marma, tempat lontar. Dan tahqiq pasti, confirm kena pada marma. Ini qasadnya dah, targetnya dah tiang. Itu syarat. Yang dikatakan marma atau tempat lontar itu sambung, ialah kawasan dalam gelung sekeliling tiang
sekeliling tiang yang ada di tengah-tengah. Sekeliling tiang, sekeliling tu jangan tinggal. Bukan tiang. Bukan tiang. Adapun tiang itu sendiri bukan marma. Senang cakap itu senang. Adapun tiang tu bukan marma. Dah. Orang awam tak tahu. Ya dia tak tahulah kan. Disangkanya tiang itulah marma. Ya itu salah. Itu yang tiangnya melecet-lecet. Melecet apa? Dibaling batu mana tak melecet. Kulit je melecet Ustaz, batu tak melecet. Pecah, sompek. Pasal apa? Memang dibaling batu. Kena pula apa ni? Kalau kena ya itu satulah, kena dah salah lah, kena pun salah. Tak kena tu kena ke orang. Dia orang keliling. Mana ada satu bahagian ni orang keliling. Dia kawasan sebelah kanan dia baling. Target kat tiang. Tiang paling atas pula tu kan. Jauh pula tu. Jadi kena target paling atas lah. Tahu macam mana gaya saya pun tak tahulah, ni contoh. Kan? Swap. Tak kena. Tak kena. Kena orang kat sini. Aduh, tu kan. Allah tak sebut aduh Ustaz. Allah. Kawan sebelah cakap, pulang kau kat Malaysia kemarin. Ada ngacau orang. Jadi mendapat kat sini. Ya Allah, astagfirullah, taubat aku ya Allah. Baguslah itu, baguslah. Yang tak bagus dia yang tukang baling itulah. Yang tukang baling itu. Ya. Dia pun yang kena baling pun sama juga. Kena balik yang tukang baling. Wah, Allah, sama-sama taubat. Baguslah sama-sama taubat. Tapi sama-sama tak sah lontarnya. Ya Allah ya Rabbi karim. Baik. Benda ni agak sensitif juga tuan-tuan, tapi ilmu kena sampaikanlah. Ustaz cakap senang lah. Ustaz dah sampai sana, cubalah tengok nak baling ke bawah tu, ingat senang. Yalah, dari segi ilmu kena sampaikanlah. Doa mudah-mudahan dipermudahkan. Mengerjakan haji tu bukan senang. Nak dapat ke bawah tu bukan senang. Jika telah dilontar kepada marma, tiba-tiba batu itu keluar balik melantun kerana sudah penuh atau sebagainya, tidaklah mengapa. Dah kena marma, melantun balik tu lain cerita. Hukumnya sah. Yang tiang tadi tu tak sah. Kerja-kerja yang dituntut pada syarak di hari 10 Zulhijjah tu sebab selain kita sediakan duit, sediakan juga ilmu. Tapi itulah malas juga nak cakap. Bahaya juga dah cakapnya tu kan. Tapi terpaksa cakap juga. Dalam kursus tak ada Ustaz. Saya tak tahu. Saya tak pernah pergi kan. Kursus haji macam mana? Tak ada sebut ke? Ada sebut. Saya tak tahu. Kalau ada alhamdulillah. Kalau tak ada, kuranglah. Ada kekurangan kat situ. Baik, kerja-kerja yang dituntut pada syarak di hari 10 Zulhijjah yang disebut hari nahar itu pertama, melontar Jumratul Aqabah bagaimana yang disebut tadi. Kedua, menyembelih hadiah atau korban jika ada. Ketiga, bercukur. Keempat, balik ke Mekah kerana menunaikan tawaf ifadah. Ketika hendak melontar jumrah itu, habislah talbiyah diganti dengan takbir pula. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Barang siapa tiada upaya hendak melontar dengan sendiri kerana sakit atau sebagainya, wajiblah ia mencari orang ganti melontarkan baginya, sekalipun dengan berupah. Upah kau boleh satu lontar RM5. Macam mana? Kan? Syarat pengganti itu ianya sudah melontar untuk dirinya sendiri. Awak dah lontar belum? Belum. Awak lontar dulu. Dah. Okay, saya dah lontar. Okey. Lontar dah. Bayarlah dulu kan. Bayar dulu baru lontar. Tapi ingat marma. Baik. Awak lontar tiang saya tak bayar RM5. Ini marma. Baik. Confirm confirm. Kalau boleh ambil video sekali saya nak tengok. Kan. RM5 ni bukan sikit-sikit. Satu lontar RM5. Contohlah ni buat contoh. Sekiranya pengganti itu sudah melontarkan, tiba-tiba orang yang sakit itu sembuh.
sedang waktu masih ada lagi, menurut kaul yang sahih, pendapat yang betul, tiada payah melontar lagi, tak perlu. Setelah selesai melontar Jumratul Aqabah yang tersebut, sunat pergi menyembelih hadiah atau dam dan korban jika ada. Lepas itu baharu bercukur. Dengan ini dapatlah tahallul awal. Tahallul awal tu halal lah, halal yang pertama. Kemudian jika ada kemudahan, elok balik ke Mekah mengerjakan tawaf ifadah dan sa'i. Jika belum sa'i, lebih dahulu. Dan jika tiada kemudahan, duduklah di Mina itu kerana menunggu mabit dan melontar hari tasyrik, iaitu hari ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan mereka yang dapat peluang ke Mekah yang tersebut lepas tawaf dan sa'i, kenalah balik semula ke Mina. Kenapa? Kerana hendak menyempurnakan mabit di Muzdalifah tu dan melontar hari tasyrik. Hari 11, 12, 13 tu. Tahallul tu apa? Tahallul, peringatan. Bagi haji ini ada dua tahallul, iaitu tahallul yang pertama atau tahallul awal, disebut tahallul awal, dan tahallul yang kedua disebut tahallul tsani. Jangan salah sebut bahalul, bahalul tu lain. Bahalul apa Ustaz? Bahalul nama ulama. Nama ulama, nama ulama. Bahalul. Tapi saya tak ingat cerita dia. Tak tahulah kenapa orang Melayu gunakan bahalul tu untuk makna yang sama dengan bodoh. Bahalul betul ke ni? Bahalul diertikan dalam bahasa Melayu tu bahalul bodoh ataupun gila. Sedangkan bahalul tu nama ulama. Cuma saya lupa apa kisah dia. Ada siapa-siapa ingat? Ingat nanti carilah kat internet kalau ada bahalul. Baik, tahallul bukan bahalul. Tahallul, perkataan tahallul ini pecahan daripada perkataan halal. Maknanya jadi halal, yakni halal perkara yang haram dalam ihram. Maksudnya terbuka ihramnya dan kembali balik asal, boleh mengerjakan perkara yang pantang larang, yang kena dari sejak mula niat ihram itu. Apabila seorang haji telah mengerjakan dua perkara daripada tiga perkara di bawah ini, iaitu melontar Jumratul Aqabah, tawaf serta sa'i, bercukur. Dia dah buat berapa? Dua daripada tiga. Dua daripada tiga dah boleh tahallul awal lah. Tiga lagi boleh lah. Dapatlah ia tahallul awal. Jadi masalahnya demikian. Satu, contoh dibuat melontar Jumratul Aqabah dan bercukur, boleh digandingkan. Yang kedua, tawaf serta sa'i dan bercukur. Tawaf serta sa'i tu kira satu tu, dan bercukur. Atau tiga, bercukur dan tawaf serta sa'i. Tawaf dengan serta sa'i tu tak pisah. Sekiranya dikerjakan ketiga-tiga sekali, dapatlah tahallul tsani. Kalau buat tiga-tiga sekali, tahallul tsani. Mereka yang telah dapat tahallul awal, halal segala perkara kecuali bersetubuh. Setubuh tak lepas lagi. Itu tak boleh tak? Tak boleh. Dan pendahuluannya, kalau tak bersetubuh, pendahuluannya ringan-ringan pun tak boleh. Pendahuluan tu ringan-ringan. Kis-kis tak boleh. Itu pendahuluan lah tu. Manakala mereka yang telah dapat tahallul tsani, halal semua sekali. Buatlah tiga-tiga. Buat tiga-tiga cepat. Kan? Barulah boleh. Baik, habis. Masuk pada bab nafar. Kemudian bagi orang haji itu pula ada dua nafar. Pertama nafar awal, kedua nafar tsani. Nafar tu apa? Perkataan nafar itu asal maknanya lari. Lari macam mana Ustaz? Maksudnya di sini ialah keluar meninggalkan pekan Mina, balik ke Mekah atau ke negeri masing-masing atau ke Madinah. Jauh tu negeri masing-masing tu. Yang dekat-dekat lah. Nafar awal itu keluar pada hari yang ke-12 Zulhijjah. Tarikh tu kena catat lah. Maknanya 10 bulan apa, 11 apa, 12, 13 tu kan. Jadi jadualnya kena ikut. Nafar awal itu keluar pada hari yang ke-12 Zulhijjah. Diharuskan, dibolehkan mereka berbuat demikian dengan 3 syarat. Ada syarat. Pertama, keluar daripada Mina itu sebelum masuk matahari hari yang ke-12. Sebelum masuk matahari itu sebelum maghrib.
hari yang ke-12. Yang kedua, syaratnya keluarnya itu selepas melontar untuk hari itu, lepas melontar. Yang ketiga, tidak ingat hendak datang semula ke Mina itu. Tak ada niat datang balik ke Mina. Baik, jika tidak ada salah satu daripada syarat ini, wajib tunggu semalaman lagi. Kena tunggu satu malam lagi. Adapun nafar tsani, inilah yang afdalnya, iaitu keluar meninggalkan Mina pada hari yang ke-13. Baik. Jadi buat yang lebih afdal. Masuk pada bab mabit di Mina. Perkataan mabit itu asal maknanya bermalam, macam tadi berhenti, samalah malam. Orang sebelah Indonesia sebut menginap. Boleh juga dikatakan berhenti. Maksudnya di sini orang-orang haji pada hari tasyrik itu 11, 12, 13 wajib berada di Mina kebanyakan malam. Kebanyakan malam, bukan seluruh malam. Mahu berada di Mina lebih daripada separuh masa malam. Katalah malam daripada pukul 7 maghrib, contohlah maghrib 7 sampai subuh 6. Jadi lebihkan daripada separuh. Bahagikanlah 7 ke 12 5 jam. 12 ke 6 6 jam. Ambil 5 lah. Ambil 5 Ambil 5. Jadi sama 5 10 jam. Jadi 5 jam lebih kena ada. Umpamanya kalau malam itu 10 jam, tu buat 10 jam, kenalah ia berada di situ lebih dari 5 jam. Sama ada pada permulaan malam atau pada pertengahannya atau tengahnya. Sama ada tidur atau tidak. Tiap-tiap malam selama 3 malam. 11, 12, 13. Kecuali mereka yang mengerjakan nafar awal, maka terhapuslah mabit malam ke-13 dan melontar untuk hari itu. Nafar awal tu tadi lari keluar, meninggalkan pekan Mina, balik ke Mekah atau ke negeri masing-masing atau ke Madinah. Baik, tawaf kudum dan tawaf wada'. Disebut wada'. Itu biasa sebut wida' kan. Asal bahasa Arab ni wada'. Perkataan kudum itu maknanya datang. Maksudnya di sini tawaf selamat datang dan tiba. Bakal haji yang mengerjakan haji ifrad atau qiran. Ifrad macam mana? Buat haji dulu baru umrah. Qiran macam mana? Serentak. Niat haji tapi buat umrah sekali. Bila sampai ke Mekah, mereka tidak diluluskan membuat tawaf ifadah kerana belum sampai tempohnya. Dari itu disunatkan ia mengerjakan tawaf kudum. Lepas itu diluluskan mereka mengerjakan sa'i haji lebih dahulu. Tidak disyaratkan tertib di sini. Maknanya setiap haji itu lain-lain. Kalau nak buat haji ifrad lain. Kalau nak buat haji qiran lain. Kalau nak buat haji apa namanya tu? Tamattu' lain. Ifrad berasing, iaitu berniat ihram haji bulan haji dari mikotnya. Kemudian bila sudah selesai mengerjakan haji itu baru membuat umrah pula. Surat 165 kan. Tamattu' bersedap-sedap. Umrah dia buat ihram umrah dulu. Setelah selesai baru niat ihram pula, niat haji pula di Mekah. Kemudian yang ketiga haji qiran. Haji qiran berniat ihram haji dan umrah sekaligus dalam bulan haji. Niatnya dua-dua sekali. Jadi ifrad dan qiran tidak lulus membuat tawaf ifadah. Jadi disunatkan tawaf kudum. Lepas itu diluluskan mereka mengerjakan sa'i haji lebih dahulu. Tidak disyaratkan tertib kat sini. Adapun bakal haji yang membuat haji tamattu' bersedap-sedap, maknanya umrah dulu baru haji, tidaklah ada tawaf kudum baginya. Kenapa? Kerana mereka masuk masjid terus mengerjakan tawaf umrah. Kataan wada' maknanya tinggal. Maksudnya di sini tawaf tatkala hendak meninggalkan Mekah seolah-olah mengucapkan selamat tinggal.
Barang siapa telah selesai daripada mengerjakan haji atau umrah, jika ia hendak duduk di Mekah, tiadalah wajib atasnya tawaf wada'. Dia nak stay lagi. Dan jika hendak keluar, wajiblah atasnya tawaf wada' itu. Sekiranya ditinggalkan, wajib atasnya dam. Tak buat tawaf wada', kena dam, denda. Orang yang hendak balik ke negerinya dari Mina, terus kenalah ia masuk bandar Mekah dahulu mengerjakan tawaf wada'. Tidak wajib wada' atas perempuan yang haid dan nifas, dan tidak wajib atasnya dam kerana tiada dituntut. Lafaz niatnya, niat tawaf wada' tu, nawaitu an atufa bihadzal bait tawafal wada' sab'an kamilan lillahi ta'ala. Sab'an kamilan lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku tawaf di Baitullah ini tawaf wada' 7 kali keliling dengan sempurna kerana Allah Ta'ala. Yang tawaf wada' ni ada niatnya. Menurut pendapat ulama bahawa tawaf wada' ini satu ibadat yang berasing sendiri, tidak termasuk dalam ibadat haji. Dari itu barang siapa hendak keluar dari Mekah ke tempat yang jauh 2 marhalah, wajib atasnya tawaf. Tawaf ni lah, tawaf wada' ni. Sama ada orang mendatang atau anak bumi putra, sama ada mengerjakan haji ataupun tidak. Lepas tawaf, sunat sembahyang 2 rakaat, sunat tawaf. Dah tawaf wada' ni, sunat sembahyang 2 rakaat, sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Kalau dapat, kemudian berdoa, lepas itu terus berjalan. Jangan berjalan mengundur ke mengundur belakang. Seperti perbuatan setengah-setengah orang jahil yang tiada berasal. Ni tak tahulah ni. Ni cerita dalam kitab ni ada orang buat macam tu. Dia berjalan mengundur. Mengundur tak langgar orang. Apa langgar? Langgar orang sembahyang pula tu, atau orang tawaf. Dah awak ni tak tahu kenapa. Jadi pusinglah. Perkara yang haram dalam ihram, habis kat situ. Yang soalan tu nanti saya tengok kitab ni. Soalan minggu lepas Abang Rahmat tanya, kalau lepas tawaf wada' tu boleh tak tunggu lama-lama tu kan? Nanti saya maaf kitab ni, sini tak ada. Perkara yang haram dalam ihram. Haram atas orang yang di dalam ihram 10 perkara yang tak boleh, yang haram. Apa dia? Pertama, memakai pakaian yang bersarung pada orang laki-laki sahaja, tidak perempuan. Sama ada bersarung itu dengan sebab dijahit atau ditenun terus bersarung. Seperti baju, seluar, kain, jubah, tali pinggang yang diikat mati. Ni tali pinggang yang diikat mati tak ikat mati bolehlah. Sepatu. Sepatu ni kasut, sepatu ni kasut. Dia ada jahit tu kan. Selipar boleh. Stokin berjahit dan lain-lain pakaian yang meliputi, yang menutup. Baik, masuk isyak, azan dulu. Ini sambung sikit. Sambung sikit ya. Perkara yang haram dalam ihram. Haram atas orang dalam ihram 10 perkara. Pertama, memakai pakaian yang bersarung pada orang lelaki sahaja, tidak perempuan. Sama ada bersarung itu dengan sebab dijahit atau ditenun terus bersarung. Seperti baju, seluar, kain, jubah, tali pinggang yang diikat mati, sepatu, kasut, stokin dan lain-lain pakaian yang meliputi. Selipar tak apa. Adapun kain gebar, orang Johor kain gebar panggil ni. Adapun kain gebar, kain selimut, jika digunakan untuk selimut nescaya tidak mengapa, cuma jaga jangan sampai menutup kepala. Harus memakai tali pedang. Bawa pedang. Tali beg yang disangkut di bahu, tali pinggang yang boleh dibuka bila ditarik hujungnya, kain lepas sekalipun berjahit di tepi-tepinya. Dia kain lepas, tepinya tu berjahit biar tak terburai tu kan. Cincin dan jam tangan. Satu nota kakinya. Jam tangan zaman sekarang banyak pakai ketap sahaja rantainya.
Banyak juga orang mengatakan tidak boleh dipakai kerana bersarung katanya. Pada pendapat saya harus boleh dipakai kerana dua sebab. Pertama, kias atas cincin. Kedua, jam tangan dan cincin itu tidak termasuk dalam jenis pakaian yang disebut labas dalam bahasa Arab. Libas, libasun, pakaian dalam bahasa Arab. Libas bahasa Arab, pakaian. Itu libas sepak tu kan. Gajang. Malahan ia termasuk dalam jenis perhiasan dan peralatan, aksesori lah. Baik, yang kedua, menutup kepala pada orang lelaki-lelaki juga sekira-kira dinamakan menutup seperti songkok serban, diikat dengan sapu tangan, pupuk dengan tanah pekat atau kanji yang pekat. Tiada mengapa menyelam dalam air sekalipun keruh, baring atas bantal, berpayung berteduh di bawah lori, sekalipun tersentuh kepalanya dengan bodi. Bodi lori itu badan, bodi bodi lori itu. Demikian juga meletak tangan atas kepala, diikat kepala dengan tali kerana sakit kepala, menjunjung bakul atau bungkusan dan sebagainya yang tiada kosot menutup kepala. Jangan kosot tutup kepala lah. Tiada mengapa. Ni semua tiada mengapa. Yang ketiga, menutup muka dan dua tapak tangan pada perempuan sahaja, sekira-kira dinamakan menutup. Bagaimana hukum menutup kepala pada lelaki-lelaki tadi. Tetapi untuk kerana hendak menjaga muka daripada dilihat orang lelaki-lelaki ajnabi, yakni orang lain bukan mahram yang boleh kahwin, bolehlah orang perempuan pakai kotak. Mana nak pakai kotak? Mana mahu pakai kotak? Atau seumpamanya dihulurkan dari atas kepala, kemudian gantungkan kain di atas kotak itu. Mana mahu dia. Baik, Allah buka aja. Keempat, memakai minyak pada rambut kepala haram, atau misai atau janggut seperti minyak kelapa, minyak sapi dan lain-lain. Segala jenis minyak lah, sama ada banyak atau sedikit, seperti sehelai rambut atau misai, sehelai misai. Sekalipun minyak yang kena misai atau janggut itu dengan sebab makan nasi minyak. Jangan makan nasi minyak. Sama ada rambut, misai dan janggut yang tersebut itu panjang atau pendek, seperti baru lepas cukur, kerana masih ada juga tampuknya. Melainkan jika botak, maka tiadalah mengapa memakai minyak yang tersebut itu. Yang penting itu tak nak kena bulu rambut, misai, janggut. Harus memakai minyak di tempat lain daripada kepala, misai dan janggut. Baik, yang kelima, menghilangkan bulu dengan bercukur atau bergunting atau cabut atau bakar atau sebagainya. Haram sama ada bulu kepala atau badan. Dari itu haram bersikat rambut atau misai atau janggut jika membawa kepada gugurnya. Takut gugur. Kalau awak sikat ni gugur. Memang kalau sikat confirm. Kalau sikat confirm gugur, jangan haram sikat. Tetapi kalau terkoyak sedikit kulit kepala yang di atasnya ada rambut, saya tiada kena dam. Kenapa? Kerana rambut itu gugur dengan jalan ikutan. Kenapa koyak? Tak tahu. Pelanggar ke apa ke, tak tahulah. Koyak kulit kepala dengan rambut-rambut, tak mengapa. Keenam, menghilangkan kuku haram, seperti rambut juga dengan dikerat atau dikoyakkan sekalipun sedikit. Jangan. Yang suka gigit-gigit kuku kat Malaysia tu, jangan buat perangai sana. Kadang budak sampai tingkatan 5 tu kat sekolah saya lah. Sini insya-Allah semua tak ada yang gigit kuku lah. Yang ketujuh, memakai bau-bauan di badan atau pakaian. Badan atau pakaian, di luar atau di dalam, seperti dimakan atau diminum, seperti minum air sirap yang ada mempunyai bau yang wangi, seperti kasturi, kapur barus, air mawar, kuma-kuma ni za'faron, setanggi, berukuf dengan dia. Berukuf tu berasap,
dengan setanggi, bunga selasih dan lain-lain. Jangan pakai. Tiada haram benda yang tiada dikosotkan baunya, seperti buah-buah yang wangi, umpama safarjal. Buah safarjal. Buah safarjal ni antara khasiatnya dapat anak. Kalau lelaki handsome, kalau perempuan cantik. Carilah buah safarjal. Malaysia tak ada tanam. Dia luar negara, Turki ke mana, ada import. Tufah apple, bunga cengkeh, pelaga, rempah-rempah dan lain-lain. Tiada haram benda yang tiada dikosotkan baunya. Ini kita niatkan rempah. Baik. Yang ke-8, membinasakan binatang perburuan darat yang liar yang boleh dimakan atau yang beranak antara binatang yang liar dengan yang jinak, terkacuk, seperti kijang, rusa, burung belalang, dan lain-lain. Haram. Makna membinasakan itu sama ada dengan dibunuh atau dilukakan atau dipatahkan. Jadi itu haram berburu sama sekali. Hingga kalau disergahnya binatang itu, ia pun lari kerana terkejut, tiba-tiba patah atau luka dengan sebab terhentam kepada kayu dan seumpamanya, nescaya berdosa dan kena dam. Saya tak bunuh Ustaz, saya cuma terkejutkan dia. Gitu kan. Dia terperanjat dia lagi, jatuh, patah, berdosa dan kena dam. Jadi jangan terkejut-terkejutkan. Siapa yang suka prank-prank kat Malaysia, jangan buat perangai. Buat haji apa yang prank. Tak dapat manusia, binatang pun diprank. Jangan. Baik, ke-9, akad nikah haram. Maka haram atas orang yang dalam ihram mengahwinkan orang. Kahwinkan orang tak boleh. Atau dia sendiri berkahwin pun tak boleh, laki-laki atau perempuan. Tetapi harus rujuk serta makruh. Tapi kalau sebelum buat haji dia cerai, dah buat haji dia rujuk balik, makruh. Harus tapi makruh dalam iddah lah. Demikian juga meminang, makruh, dan harus jadi saksi. Kalau jadi saksi harus boleh. Ke-10, jima haram. Subuh, sama ada kubul atau dubur, depan belakang tak boleh. Dan pendahuluannya ringan-ringan tak boleh, seperti berpeluk tak boleh, haram. Bercium haram dan sebagainya dengan ada syahwat. Kalau tak ada syahwat boleh. Awak ni boleh percaya ke tak ada syahwat? Baik, jangan. Wajiblah atas orang haji memelihara dan menjaga diri dari segala haram yang tersebut. Jadi kalau jenis yang tak boleh tahan sangat, jangan baru lepas kahwin pergi haji contohnya kan. Tapi kalau boleh tahan tak apalah. Rezeki kan. Dikecualikan kerana uzur pada setengah-setengah perkara itu, bagaimana akan dinyatakan di bab dam. Boleh jadi setengah-setengah orang melanggar hukum ini, katanya boleh tebus dengan dam. Sangkanya seperti ini salah besar. Alah, buat je tak apa, nanti bayar dam lah. Salah besar. Selain daripada itu, haram pula atas orang Islam memindahkan sesuatu daripada tanah haram Mekah dan Madinah dan batu-batunya sekalipun, kerana buat berkat. Jangan. Ambillah ni buat berkat, jangan. Haram hukumnya. Sebut haram orang tak ikut sangat. Gila nanti. Ya. Tak jadilah. Dia sebut haram dia macam tak berapa ikut. Gila. Kau jangan. Kau bawa tanah daripada Mekah Madinah bawa balik Malaysia, gila nanti. Ya. Tak jadi. Letak balik. Kan? Ambil berkat, jangan, haram. Orang gila. Haram-haram lah. Tak dengar kan? Gila. Gila orang takut. Haram orang tak takut kan? Dan sekalipun tanah itu sudah dibakar, seperti labu air, kendi, dia tanah tu tanah Mekah. Jadi kalau nak beli tembikar ke sana, tanya ni daripada tanah mana ni? Tanah China. China tak apa. Made in China. Tak apa. Jangan labu air dia tembikar tapi made in Mecca. Jangan. Pasal apa? Takut tanah Mekah. Kalau tanah halal dibuat tembikar, tak ada masalah. Buatnya saja di Mekah. Jadi kena hati-hati. Kalau tanah betul tu kita boleh elak. Ni yang dah jadi labu sayung ni, hati-hati.
Dan haram juga dipindahkan daripada satu tanah haram kepada tanah haram yang lain. Ni saya ambil dari Mekah bawa ke Madinah. Tak boleh juga. Barang siapa melakukan ini, wajib ia kena memulangkan balik. Kena pulangkan balik. Kalau tak berdosa je lah. Yang boleh dipindah air Zam-Zam. Malahan sunat pula. Yang boleh tu jangan tak ambil. Cukuplah kadar ni tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan. Dan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Qul qouli hadza. Ya. Soal boleh, jawab tu tak tahu boleh tak. Bilal. Oh, bukan sebab haji lah. Tapi soalnya setelah Ahmad dia meninggalkan tempat untuk sembahyang itu. Apa hukumnya? Apa hukumnya lah? Dia Bilal. Jadi dia tugas dia azan dengan iqamat. Lepas azan, lepas iqamat dia balik tak sembahyang berjemaah. Hukumnya macam mana? Baik. Yang pertama, dia dah ditugaskan dan diberi allowance. Contohnya, kalau tak kira lah beri allowance ke tak beri allowance, tapi dah ditugaskan, dia dah tunaikan tugas satu. Selesailah tugas dia. Dari segi berjemaah tu pula, kita ambil hukum fardu kifayah lah. Sama hukum fardu kifayah. Maknanya kalau memang ada imam dan Bilal sahaja, dialah Bilalnya. Dia balik, maka tatkala tu berdosa dari segi sebab dia tak mengerjakan fardu kifayah tadi. Tapi kalau ramai, makmum ramai, tapi dia balik, maknanya fardu kifayah tu dah tertunai dengan orang lain. Dia balik tu dia tak berdosa lah. Cuma rugilah. Yang kita nampak rugi kat situ. Hukumnya dia tak berdosa, tapi dia rugilah kat situ. Tak berdosa. Mentang-mentang tak berdosa memang dia buat perangai. Itu. Jadi contoh yang kurang baik lah. Cuma dari segi hukum dia tak berdosa. Kadang-kadang mungkin macam ni. Kerja Singapura contoh, pernah berlaku dekat tempat saya dululah masa saya kecil. Biasa lepas iqamat lepas azan subuh tu memang setengah jam baru iqamat. Katalah subuh pukul 6:04, 6:30 baru iqamat sembahyang subuh. Nak tunggu orang datang dan dapat dapat pahala sunnah Rasulullah tu, subuh Rasulullah lewatkan. Maknanya dah nak nampak tanah tu, bukan dah keluar cahaya matahari, tak, dah nampak tanah sikit tu baru sembahyang subuh. Maknanya kalau syuruk pukul berapa? 7.16, dalam 6.45 macam tu. Memang lama betul. Kira 45 minit lah lebih kurang. Tapi tempat saya tu buat dalam setengah jam. Orang yang kerja Singapura dia nak cepat. Jadi lepas azan subuh, orang sembahyang sunat subuh, dia sembahyang subuh terus kat surau. Tapi dia terus pergi kerja lah. Tak boleh nak buat apa habis. Takkan nak suruh sempatkan iqamat untuk dia seorang kan. Yang lain tu tak kerja Singapura, dia seorang kerja Singapura. Jadi dia beralah lah. Itu jemaah biasalah. Yang ni tadi Bilal. Bilal hukumnya macam itulah. Cuma rugi dan juga contoh yang kurang baik lah. Itu je lah. Tak haram. Wah, inilah ustaz yang saya suka kata kan, Bilal tu cakap. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk semua tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.